football, tapi pada masa yang sama dia tak lupakan taktikal long ball yang macam itu. That's why dia perlukan pembuli di hadapan macam Antonio tu. Antonio actually last 2 season bagi high point dekat PFL juga tau. Serius. Kau tak siapa kenal Antonio? Nobody know Antonio. I kenal apa pasal Mamat ni tiba-tiba point power ni. Moyes dapat dia punya weapon dekat situ. Betul-betul. By the way, last game tu actually I on Madison. Memang nak tengok, minta terjaga lah. Pagi pukul 11 tu rupanya terjaga minit ke 70. Buka-buka Oli Watkins dah score. Sebab dah score, dah leading 3-1, baru buka. Sebab Jonan bangun lah kita menang kan. Pasal box style football kan. Dan bila masuk Unai cuba buat konsep aku suka dari segi konsep kalau you defender cari midfielder cuba pass in between midfielder. Dulu kita suka main winger je. Ashley Young masa tu kalau sekarang kita dah boleh pass tengah dah. Sekarang kita dah boleh pass tengah. Lagi Luis yang Kamara kat tengah dah. Tapi Aston Villa actually paling beruntung bila dapat Unai Emery ni. Actually kita tak spend banyak duit tau. Kalau kita calculate balik apa yang Unai beli hanya 2-3 ketul dalam tak sampai 5 ketul player yang dia beli. And then dia gunakan quality player yang ada. Masalah dia bukan daripada manager yang sebelumnya, 2 manager yang sebelumnya. Actually ada certain daripada John McGinn daripada championship punya quality dia corakkan. That's why kat sini Unai Emery kita kena bagi kredit dekat sini. Dia boleh manage player, dia boleh train player ikut acuan yang dia nak. And then kita punya trademark sekarang ni, kalau dulu kan daripada zaman Mati O'Neill lepas manager sampai ke Steven Gerrard, kita tak nampak identiti Aston Villa sebenarnya. Dia main macam mana? Dia main more to attacking, more to defensive, or more to 50-50. Sekarang ni I boleh cakap satu je. Kita ada identiti dekat high line pressing. High line defense tu yang kalau memang tak ada semua orang jangka, I nak compose stat daripada Unai Emery tengok berapa banyak ayam kita yang ke tengah curi. Sebab last season punya half season pun dah banyak gila dah. I terpaksa respect dekat West Ham. Dalam banyak-banyak team ni yang paling kurang 3 kali je dia kena trap. Ya, baik team yang bagus lah. Dia tak mencuri kan. Dia mencuri juga. Kita compare dengan kita punya striker, kita tak pandai mencuri. Betul. Tapi ini untungnya kalau untungnya you training macam Oli Watkins dia training dengan line up 4 ni yang dah tahu main memang high line defense, so dia dah tahu nak main macam mana dengan opposition. That's why percentage untuk mencuri ayam tu agak low. Tapi itulah kita kena hati-hati je. Orang pun dah makin admire dekat tactical Unai Emery ni. Dia dah mungkin just nak tambah tentang high line offside dia. Bagi sebelum Gerrard, dia jangan kerja pasal Gerrard lah. Zaman Dean Smith dah try dah. Kalau tengok kita menang 7-2 lawan Everton sebab high line kita memang bagus je lah. Dengan striker dia memang kantoi je. Tapi tak konsisten. Bagi dia kata macam level of konsisten tak ada. Tapi dengan Unai Emery kita boleh buat 10 offside. 9 offside. Yes. Aku lari ni kantoi. Dia pun kena mental down. Tak makan ayam kita kan minggu tu. Dia ada side macam nak cakap, Unai ni is the best manager yang suit dengan Aston Villa punya tu. Bukan I tak cakap suit dengan Aston Villa. Player Aston Villa ni boleh accept Unai Emery punya tactical. Sebab biasa kalau ikut coaching ni, dia biasa ada dia orang punya filosofi sendiri. You nak main macam mana kan. Dia mungkin agak berjaya dekat PSG, tapi dekat
Arsenal tu dia macam betul-betul lah dia kena push daripada kiri kanan depan belakang. You bayangkan kualiti player yang ada dekat Arsenal dengan kualiti dengan Aston Villa. Kenapa dia boleh menjadi dengan Aston Villa tapi tak boleh agak struggle dengan Arsenal? Sebab gitulah. Kita pun realise kan tak ada siapa yang pandang Aston Villa ni. Even kita duduk nombor 5 ni pun siapa kisah? Siapa kisah kan? Jadi Unai dia buat kerja dia je. Aku nak kau main macam gini. You tengok set defender dia Cash, Konza, and then kita ada Mings kan. And then kita additional Torres dengan Diego Carlos. Sekarang ni dia dah pening dah nak main belah kiri macam mana. Monero tu untuk support tu sekarang Dings pun makin bagus. Kita pula bersalah nak tengok dua-dua tu main. Tapi itulah option yang Luka Dino pun tak suka lah. Kata tak ada pakai ni kan. Season ni itu saya cakap. Coaching tu penting. Itu saya cakap. Kita punya manager ni pandai cari left back je. Right back dia tak reti nak cari. tak pasal you ambil siapa ni daripada Arsenal tu Chamber untuk jadi backup defense center. Last dia tak ada job, you duduk main belah kanan, backup sebelah kanan. Tapi actually terus tak maksudnya tapi itu macam last season yang banyak bawa bola adalah Moreno. Bila Moreno injured, Lucani jadi macam biasa, tapi Lucani dah practice crossing dia bagus dah. Tapi season ni Matty Cash pula laku belah kanan. Ada game yang Cash sila jadi right wing lah terus tapi jadi defender main atas. Sampai tak. Dia punya effectiveness of konsep kita punya Morodi wing back ni kan. Dia dah boleh ada option lah. Dia dulu macam alamak play legit lah, ada apa-apa lah. Sampai Konza ni defend kanan lah apa lah. Sekarang tak. Padahal lah, Cash main lah. So I think tu kata coaching dan basically dah ada plan. Dia nampak sebelum game kita ada plan. Ini berlaku aku buat ni. Ini berlaku aku buat ni kan. So hence dia boleh player semua boleh adapt kan. Dan bercakap pasal player dia buat adapt, free kick kita pun dah pelik-pelik lah. Aku pening, player pening, dia dapat. Wait, free kick pening kot. Tak tahu apa dia dah buat. Cakap pasal Douglas Luiz siapa-siapa tak ingat tak first time dia punya goal screamer masa dengan untuk Aston Villa? You all remember tak? Okay, masa tu dia baru kita beli daripada City masa tu. I rasa first game dia dapat setting betul-betul cun the curve. I tak ingat dia lawan siapa, tapi itulah first time. Oi, ini ke Douglas Luiz? No wonder lah kita dapat beli daripada City. Dia tak dapat main kat City. Actually kalau player-player macam City kalau ada player yang terbuang yang tak digunakan, kalau City berada dalam squad City, maknanya dia player tu player bagus lah. And then dia punya kualiti tu, dia punya kualiti untuk tu no wonder lah Mamat ni daripada Brazil under 21. And then satu je lag dia masa dia dengan Dean Smith, dia kurang communicate dalam English. But the good thing about him, masa tu PKP, dia spend dia punya time untuk tu. And then after that, kalau you remember apa yang dia buat, dia akan buat score daripada corner kick. I rasa dia dapat dua gol betul. Dia punya quality passing tu memang nampak. Tapi this season I lebih nampak macam mana kombinasi dia rotate midfield tu dengan Magin, dengan Kamara semua tu. Even though kita tahu Kamara is defensive midfielder, tapi the way dia understanding tu, dia flow the bola, and then kita ada Jacob Ramsey lagi yang I rasa dia ni kalau antara Grealish dengan dia kalau nak dibeli,
menangis lagi kot kalau diorang jual jacket Ramsey ni. Dia punya quality cukup baik, dia punya progress cukup baik berbanding dengan Jack Grealish. Jack Grealish ni too early sebenarnya. Itulah Sherwood nak kasih dia main kan. Masuk championship tu jadi captain, pening. Tapi Douglas Luiz pun dah masuk Villa pun. Zaman Jack apa adalah zaman Jack Grealish FC. Bagilah bola lagi. Kita buat sesuatu lah. Alamak. Kenapa mana? Jack mana Jack? Bagi kan tolonglah buat sesuatu. Tolonglah. Kenapa tak boleh lah. Tak boleh lah. Kita tengok apa ni? Jadi winger apa, tak ada apa-apa bagi sana dah. Douglas dia dapat call up pergi Brazil ke? Ke dia just under yang kali ni tak ada, sebab tu dia pergi memancing lah. Tapi sebelum tu kan dia memancing. Tapi opportunity untuk Douglas Luiz main dengan Brazil is very high because tim Brazil ni tim main bola cantik. Dia kena ada seorang player yang boleh kacau bola yang jenis main dirty ball. Dia antara kandidat yang sesuai. Position tu Bruno yang Man City tu tengah main sekarang. Dia percaya ke Bruno Guimaraes. Bruno Newcastle. Bruno Guimaraes Newcastle. Newcastle tu. Betul. Okay, kita cerita pasal Leon Bailey okey? Sambung. Next kita tadi dah habis 1-0 lah. Gol pertama daripada Douglas Luiz. Gol pertama dah. Kan kita dapat penalty. Penalty daripada siapa? Daripada Ezri Konza dapat penalty. Konza pas Cash. Tu Cash lari. Orang tu sanggup kaki belakangnya tak pasti siapa yang buat, dia dapat penalty. Dan I think penalty daging dia ni memang dia tak tahan lah. Dia tak ada pressing, dia sepak je. Dia dah confident, dia dah habis lah. Tak rasa macam soft contact ke? Ya. Tak rasa macam soft contact ke Konza kena dalam penalty box? Dia lari dia, kaki belakang dia kena kaki belakang Cash, kena kaki depan siapa dah kena ada tak pasti. Ni Alvarez kan? Edson Alvarez. So macam agak yalah kira penalty yang malang sebagai fan Villa yelah kan. As long goal kan? Oi, kita selalu kena kot. Even dalam masa Villa tu saya ingat yang seri dua sama tu. Sebab I think Bona tolak Watkins offside. Tak. Langsung gol tapi offside. Sebab tolak Watkins. Maksudnya ayat lebih tepat, Tuan punya badan Konza sendiri pernah kena dengan Bruno Fernandes kan? Ataupun kena dengan Pogba masa tu. Tenang angin tiba-tiba yang dengan Bruno lepas tu yang Fernandes dia pijak kaki buat backflip, tiba-tiba dia jatuh. Zaman tak ada VAR, tak ada VAR, memang kita kena masa tu kan, apa nak buat, memang dia nak tirikan betul-betul. Tapi good penalty lah dia ambil dekat center side. Tapi yang kesian dekat sini, yang kesian dekat nombor 11 lah kan. Pasal lah. Tapi dia memang selalu miss penalty. I think it was good change. I nak tanya pendapat you guys lah. Forward punya goal tu, aku rasa the paling goal yang paling fluke. Sepak tak laju pun. Slow, kena kaki dua orang je. So, reflection lah. Nasib lah. Tapi Dibu dalam game yang baik jugalah. Tu dia ada masa kat ujung-ujung tu dia